Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Izzatul Hasanah binti Muhammad Rosli selaku moderator anda bagi sesi forum analisis wacana kali ini. Ahli panel yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat bersua muka bagi sesi forum analisis wacana yang berdasarkan bahan berbentuk video yang bertajuk COVID-19 Selamat berdurasi kira-kira 54 minit. Walaupun duka citanya kita hanya dapat bersua muka secara atas talian, namun insya-Allah dengan izin Allah SWT, forum kita akan berjalan dengan lancar. Terlebih dahulu, saya ingin menyatakan bahawa dalam forum ini, kita akan mengupas dari segi variasi bahasa, wacana yang terbagi kepada koheren, kohesi, andaian dan inference serta maklumat yang tidak berlawanan dan akhir sekali kelainan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Baiklah, sebelum saya membuka tirai bagi memulakan forum kita pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang hadir pada hari ini. Panel pertama yang kita dapat lihat ialah saudari Ainul Husna yang kelihatan ceria dengan senyuman manisnya. Apa khabar saudari Ainul Husna? Khabar baik saudari Izzatul. Seterusnya, panel kedua kita iaitu saudari Akila Nurina yang kelihatan pemalu namun petah berkata-kata. Apa khabar saudari Akila? Khabar baik Cik Izzatul, terima kasih. Baiklah, panel kita yang ketiga pula iaitu saudari Syahmina Daini. Kecil orangnya, namun kematangan daya pemikirannya tidak dapat dinafikan. Apa khabar saudari Syahmina Daini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik. Terima kasih Cik Izzatul. Seterusnya, panel keempat kita, saudari Melia yang kelihatan ayu bertudung hitam. Apa khabar saudari Melia? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Izzatul. Baiklah, panel kelima kita tak lain dan tak bukan iaitu saudara Muhammad Azhari yang kelihatan segak berkacamata. Apa khabar saudara Azhari? Khabar baik, Alhamdulillah wahai monitor. Ya, kacamata saya sangat bersinar hari ini. Dan panel terakhir kita iaitu saudari Nur Zakira yang juga berkacamata, malah kelihatan bersemangat pada pagi ini. Apa khabar saudari Nur Zakira? Khabar baik, Alhamdulillah sihat. Terima kasih saudara Izzatul. Nampaknya sudah selesai sesi kenal-kenalan bersama ahli forum kita. Maka tanpa membuang masa, ayolah kita membuka tirai sesi forum analisis wacana. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, saya mulakan sesi forum kita dengan mengajukan satu soalan kepada panel kita yang pertama iaitu saudari Ainul. Soalan saya, bolehkah saudari menjelaskan definisi secara ringkas bagi variasi bahasa, kegunaannya dari aspek wacana serta dapatan variasi bahasa yang terdapat di dalam video tersebut? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih Cik Izzatul yang cantik manis bertudung hitam. Selamat sejahtera kepada semua ahli panel. Hadirnya saya pada hari ini adalah untuk mengupas tentang beberapa variasi bahasa yang terdapat dalam wacana yang telah kita semua analisis. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk menerangkan definisi variasi bahasa. Variasi bahasa secara ringkasnya adalah kelainan penggunaan pertuturan dalam sesuatu bahasa. Kelainan ini wujud disebabkan faktor geografi, sosial dan situasi penutur. Oleh itu, bahasa yang digunakan semestinya mempunyai pelbagai variasi.
Antara variasi bahasa yang terdapat dalam wacana tersebut ialah bahasa formal, bahasa tidak formal dan bahasa halus. Bahasa formal adalah variasi bahasa yang mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan sama ada dari segi sebutan, sistem imbuhan, binaan dan susunan ayat serta pilihan perkataannya. Penggunaan bahasa formal amat penting jikalau pewacana ingin menyampaikan ideanya secara terang tanpa salah anggap daripada penonton. Contoh penggunaan bahasa formal dalam wacana tersebut adalah pada ayat, tahukah anda Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin COVID-19. Di sini, pewacana telah memulakan wacananya dengan mengemukakan sebuah fakta. Oleh kerana ia adalah fakta, maka pewacana tidak boleh menggunakan bahasa yang sembarangan kerana ia boleh menyebabkan penonton salah anggap dengan informasi tersebut. Seterusnya, selain daripada bahasa formal, bahasa tidak formal juga terdapat dalam wacana tersebut. Sebentar tadi saya telah menerangkan definisi bahasa formal yang mempunyai peraturan khusus. Tetapi berbeza pula dengan bahasa tidak formal yang berbentuk bebas dan tidak terikat kepada format serta peraturan. Dalam wacana tersebut, seorang ahli panel mengemukakan pendapat beliau terhadap topik yang dibincangkan. Beliau menggunakan ayat casual dan singkatan seperti dah dan ni. Sewajarnya jika pewacana ingin mengemukakan pendapat, penggunaan bahasa tidak formal lebih sesuai demi meyakinkan audiens mereka. Tetapi pada wacana ini mungkin kelonggaran boleh diberikan kerana pewacana sedang mengemukakan pendapatnya tentang pengendalian kerajaan terhadap vaksin. Akhir sekali, bahasa halus juga terdapat dalam wacana tersebut. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut, amatlah penting untuk kita semua tahu akan definisi bahasa halus secara mudah. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi ketiga, bahasa halus didefinisikan sebagai bahasa yang terdiri daripada perkataan yang lebih lembut. Persoalannya di sini, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan yang lebih lembut itu? Mari dengarkan contoh bahasa halus yang terdapat dalam wacana tersebut. Dalam wacana itu, seorang ahli panel menjelaskan tentang kematian beberapa orang semasa ujian klinikal vaksin berjenama Pfizer. Beliau menggunakan morfologi meninggal dan bukannya mati. Jadi, berbalik pada persoalan tadi, jelaslah bahawa meninggal adalah perkataan yang lebih lembut. Walaupun makna semantik kedua-dua morfologi itu sama, tetapi kita tak boleh sewenangnya menggunakan morfologi mati tanpa melihat situasi dan keadaan. Hal ini kerana tujuan utama bahasa halus digunakan dalam konteks ini adalah bagi menjaga sensitiviti dan perasaan orang ramai dalam berkomunikasi secara beradab. Oleh itu, meninggal adalah morfologi yang paling sesuai untuk digunakan bagi menghormati si mati dan pihak yang terkesan dengan pemergian si mati. Kesimpulannya, sebagai penutur bahasa Melayu, kita sewajarnya bijak dalam memilih morfologi-morfologi yang sesuai semasa bertutur bergantung pada persekitaran. Jika kita menggunakan ungkapan atau morfologi yang salah ketika bertutur dalam sesuatu situasi, kita akan dianggap sebagai pengguna bahasa yang tidak beradab dan lemah. Ini juga boleh menimbulkan persepsi dan pandangan negatif dari penutur bukan bahasa Melayu. Oleh itu, seorang pengguna bahasa yang baik harus cakna dan peka ketika berkomunikasi dan secara tidak langsung kita dapat memartabatkan bahasa Melayu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan bagi konsep variasi bahasa serta dapatan yang diperoleh daripada video. Antaranya ialah bahasa formal, bahasa tidak formal dan bahasa halus. Pada pandangan saya, secara ringkasnya, kewujudan variasi bahasa ini penting dalam memeriahkan sesebuah wacana mengikut situasi-situasi tertentu.
Seterusnya, saya ingin memohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Akila. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan koheren dan mengapakah sesebuah wacana itu memerlukan koheren? Selain itu, berdasarkan video tersebut, bolehkah saudari memberi analisis atau dapatan bagi menunjukkan konsep koheren ini dengan lebih jelas? Silakan saudari. Terima kasih Saudari Izzatul. Jadi setiap wacana mempunyai ciri-ciri mereka yang tersendiri. Antara ciri-ciri bagi wacana adalah koheren, kohesi, tujuan, maklumat, diterima, hubungan, andaian dan inference, gaya dan maklumat yang tidak berlawanan. Setiap wacana haruslah mempunyai ciri-ciri seperti berikut agar wacana yang disampaikan menyeluruh dari segi kesinambungan dan penjelasan. Tetapi pada forum ini, kami hanya akan membincangkan 4 ciri wacana iaitu koheren, kohesi, andaian dan inference dan maklumat yang tidak berlawanan. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang koheren yang terdapat pada wacana ini. Koheren bermaksud pengaturan kenyataan, fakta dan idea agar mendapat kesepaduan pada teks. Sebagai contoh, ini adalah salah satu perenggan yang dipetik daripada wacana. Jadi kalau kita lihat kepada kesan sampingan adverse effect following immunization, yang paling ketara di United Kingdom selepas penggunaannya ialah 2 kes anafilaksis, maknanya tiba-tiba tekanan darah susah bernafas dan memerlukan rawatan CPR. Kita dapati kedua-dua kes ini merupakan healthcare workers dan mereka sebelum ini telah pun ada kes anafilaksis. Jadi United Kingdom mengeluarkan arahan bahawa mereka-mereka yang ada kes anafilaksis tidak dibenarkan. Itu pembelajaran pharmacovigilance ataupun fasa keempat. Jadi ini dia kesan sampingan yang dikhawatiri oleh Prof. Di sini, pewacana telah menyatukan idea antara 2 ayat. Pada ayat pertama, pewacana menekankan tentang kesan sampingan yang terdapat setelah vaksinasi. Kemudian pewacana menceritakan antara kesan sampingan yang telah berlaku. Kesinambungan antara 2 idea ini amat penting kerana pewacana ingin menyampaikan informasi kepada audiens mengenai kesan sampingan vaksinasi. Maka di sini dia telah menyelitkan contoh yang berlaku akibat vaksinasi. Tetapi pada ayat kedua, pewacana telah menerangkan bahawa kedua mangsa sebenarnya telah mempunyai kes anafilaksis sebelum ini. Lalu pemberian arahan agar mereka yang mempunyai kes anafilaksis untuk tidak mengambil vaksin. Jadi melalui penyampaian maklumat ini, kita dapat tahu bahawa vaksin memberi kesan sampingan kepada mereka yang mempunyai kes anafilaksis. Lalu mereka yang berkenaan diarahkan untuk tidak mengambil vaksin. Ini telah menunjukkan koheren pada wacana kerana idea dapat disambung dengan jelas di mana pewacana telah mengemukakan idea utamanya, iaitu kesan sampingan vaksin disambung pula dengan apa yang berlaku akibat kesan sampingan vaksin dan diakhiri dengan tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan kesan sampingan daripada vaksin. Namun begitu, pewacana juga telah menyatakan bahawa mangsa telah menghidap penyakit sebelum dia vaksin. Jadi di sini ia kembali balik kepada topik utama wacana, iaitu adakah vaksin COVID-19 selamat? Jadi wacana ini tidak sahaja menyambung idea di dalam konteks perbincangan, tetapi juga menyelit informasi yang berkaitan dengan topik utamanya. Sesebuah wacana itu haruslah mempunyai koheren agar terdapat tautan antara ayat yang dapat menjelaskan topik yang dibincangkan. Melalui analisis yang telah saya kemukakan, saya yakin bahawa wacana ini menepati ciri wacana koheren dalam menyambung dan menyampaikan idea yang lengkap kepada audiens. Itu saja yang ingin saya nyatakan. Kembali kepada moderator kita. Terima kasih Saudari Akila atas penjelasan yang sungguh intelektual dan padat. Secara ringkas, apa yang saya fahami, koheren ini merupakan kesinambungan idea dalam sebuah konteks. Tetapi bagaimana pula dengan kohesi? Kedua-dua ini hampir serupa. Oleh itu, apa yang membezakannya? Dengan itu, saya ingin memohon penjelasan daripada panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Daini. Silakan Saudari. Okey, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahna Daini dan saya akan mengulas tentang kohesi iaitu di bawah topik wacana.
Jadi saya akan terlebih dahulu menjelaskan definisi kohesi dan akan bandingkan definisi koheren dan kohesi. Kohesi adalah salah satu komponen wacana yang di mana ia merupakan kesepaduan dalam penulisan. Atau untuk lebih mudah difahami, kohesi ialah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam sesebuah wacana. Jadi kalau kita bandingkan koheren dengan kohesi, koheren bermaksud adanya kesinambungan idea sehingga menjadi teks yang bermakna. Manakala kohesi pula adalah keserasian hubungan untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Sepanjang saya mengkaji dan menganalisa wacana ini, saya berpendapat dan yakin bahawa wacana ini bersifat kohesif kerana sepanjang pewacana membincangkan dan membahaskan tentang isu keselamatan vaksin COVID-19, adanya keserasian gagasan yang berpautan. Sebagai contoh dapatan kohesi yang disebutkan oleh pewacana berbunyi, mRNA ini adalah paling suci kerana bahan-bahannya amat sedikit. mRNA, lipids, buffer solution dan sucrose. Itu sahaja, tiada thimerosal, tiada aluminium, tiada bahan-bahan yang lain, tapi janganlah kata yang lain itu kotor, semuanya bersih. Kita telah guna semenjak permulaan 50-an dan ia telah menyelamatkan berjuta-juta nyawa manusia. Jadi dia berfungsi dan masih lagi berfungsi. Di sini pewacana menggunakan rujukan seperti ia, dia dan ya dan menggunakan penggantian seperti menggantikan morfologi bersih dengan morfologi suci. Tujuan seseorang pewacana menggunakan alat kohesi rujukan ini adalah untuk mengurangkan pengulangan perkataan yang sama. Namun begitu, konsep wacana yang dipilih ini adalah berbentuk video. Jadi pendapat saya, pewacana menggunakan alat kohesi ini adalah untuk memudahkan penjelasan beliau tentang idea yang ingin disampaikan dengan mudah dan pantas. Berdasarkan sumber wacana yang dipilih ini juga, pewacana merupakan doktor-doktor pakar yang mengulas tentang keselamatan vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Jadi ia sangat penting untuk menyampaikan idea kepada audiens dengan mudah. Sehubungan dengan itu, alat kohesi rujukan ini juga dikenali sebagai antecedent. Seperti yang kita tahu, kohesi ini dapat dicirikan kepada dua kategori, iaitu kohesi nahwan dan kohesi leksikal. Berdasarkan contoh yang saya berikan tadi, contoh itu menunjukkan kohesi nahwan di mana adanya rujukan dan penggantian. Contoh kedua yang saya dapati dalam wacana ini adalah ciri kohesi leksikal. Sebagai contohnya, pewacana ada membincangkan tentang teknologi yang digunakan untuk menghasilkan vaksin dan beliau ada menggunakan pengulangan morfologi ataupun dikenali sebagai literasi. Contoh pengulangan morfologi yang digunakan adalah morfologi ada dan morfologi vaksin. Terdapat juga kohesi nahwan di dalam pembincangan yang sama seperti rujukan. Contohnya rujukan bagi masyarakat adalah mereka dan rujukan bagi inaktif vektor vaksin adalah dia. Jadi rujukan di sini akan timbulnya persoalan daripada audiens tentang siapakah mereka ini ataupun apakah benda ini. Jadi persoalan-persoalan seperti ini secara tidak langsungnya menjawab persoalan para audiens kerana adanya pertautan idea. Maka contoh-contoh yang saya sebutkan tadi mempunyai perpautan idea yang berkait. Jadi sebelum saya simpulkan wacana kohesi, saya ingin memberikan satu lagi contoh kohesi. Ini adalah dapatan yang telah saya dapati di mana pewacana ada mengatakan ini samalah macam 7 jururawat yang ambil vaksin. Lepas itu dia rebah dan mereka katakan dia meninggal walhal dia hidup. Jadi dapatan ini adanya pengulangan morfologi dia dan juga ada juga rujukan iaitu morfologi dia merujuk kepada morfologi jururawat. Dan di sini kita dapat lihat bahawa gagasan ataupun idea yang ingin disampaikan adalah berkait. Jadi untuk
ringkaskan ulasan saya mengenai wacana kohesi ini, saya dapat simpulkan bahawa wacana ini bersifat kohesif kerana wacana ini telah mematuhi aspek kesepaduan idea. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Nampaknya koheren serta kohesi ini saling berhubung kait. Apa yang saya dapat lihat ialah jika adanya koheren, kohesi juga wajarlah ada. Baiklah, kita teruskan lagi dengan panel kita yang seterusnya iaitu Saudari Melia. Saudari, apakah yang dimaksudkan dengan andaian dan inference? Serta bolehkah saudari berikan dapatan berdasarkan video tersebut? Silakan saudari. Ya, terima kasih Encik Zatul. Jadi, definisi bagi andaian dan inference ialah di dalam wacana ini, kesemuanya dikenal pasti dengan penggunaan penanda wacana atau alat gabungan kata oleh penulis untuk menerangkan tentang vaksin COVID-19 dan mendedahkan tahap keberkesanan vaksin mengikut jenis-jenis yang tertentu. Bagi dapatan pula, saya telah mendapat 5 dapatan bagi andaian dan 5 dapatan bagi inference. Jadi dapatan pertama bagi andaian yang saya dapati dalam video tersebut ialah kami juga bersama dengan panel tidak asing lagi di pentas analisis iaitu pada minit yang ke-3.03. Dapatan kedua ialah pada mulanya saya bersetuju dengan Prof bahawa banyak daripada data-data ini disampaikan kepada press iaitu pada minit yang ke-9.11 di dalam video tersebut. Seterusnya, dapatan ketiga ialah saya rasa perinciannya sudah ada and it is in the public domain pada minit yang ke-12.41. Dapatan yang keempat pula iaitu saya rasa sebab ini vaksin yang pertama yang menggunakan teknologi mRNA iaitu pada minit yang ke-14.21. Dapatan kelima pula, iaitu saya rasa ini merupakan dakyahlah mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab, terutamanya mereka-mereka yang mengedepankan fahaman anti-vax, iaitu pada minit yang ke-32.40. Seterusnya ialah 5 dapatan bagi inference. Dapatan yang pertama ialah iaitu Profesor Dr. Sazali Abu Bakar merupakan pengarah Higher Institution Center of Excellence yang saya dapati pada minit yang ke-3.07 dalam video tersebut. Manakala dapatan kedua pula iaitu sekarang telah pun ada publication di dalam New England Journal Publication Scientific yang tersohor di dunia, jadi data-datanya semua ada di situ untuk tatapan kita sebagai pengamal perubatan juga sebagai akademik, iaitu pada minit yang ke-9.21. Seterusnya, dapatan ketiga bagi inference yang saya dapati ialah pengharapan saya supaya bahagian regularity Kementerian Kesihatan will fast track sebab now we are in a chicken and egg situation sebab Perdana Menteri dan Menteri Musti telah membuat tempahan iaitu 20% dengan Pfizer, 10% dengan COVAX, 10% dengan AstraZeneca iaitu pada minit yang ke-12.45. Bagi dapatan yang keempat pula, jadi sebelum ini kita tidak ada pengalaman bagaimana logistik untuk pengagihan vaksin itu boleh dijalankan. Jadi ini adalah kali pertama. Jadi yang itu yang saya percaya sekarang ini pihak Kementerian Kesihatan dan pihak-pihak yang berkenaan tentang membuat perancangan bagaimana vaksin itu akan dihantar kepada kita. Sama ada melalui kapal terbang, pelabuhan, lapangan terbang di mana dan bagaimana vaksin itu akan dibawa daripada kargo lapangan terbang ke tempat menyimpan dan bagaimana ianya akan diagihkan kepada penerima vaksin itu sendiri. Dan bagaimana pengamal-pengamal perubatan akan mengambil vaksin itu iaitu pada minit yang ke-14.26. Akhir sekali iaitu dapatan kelima bagi inference ialah sebab bila kita melakukan kajian, memang ada kematian dalam trial Pfizer itu. Memang ada 6 yang meninggal, 4 meninggal dalam tak ambil vaksin, 2 meninggal yang ambil vaksin, seorang meninggal 57 hari selepas ambil vaksin. Dia kena sakit jantung, jadi dia bukan meninggal sebab vaksin, tetapi sebab sakit jantung.
Dan yang kedua pun meninggal sebab sakit jantung. Jadi telah diperkirakan oleh mereka-mereka yang bertanggungjawab menyatakan bahawa 6 meninggal dalam trial vaksin iaitu pada minit ke 32.50. Itu saja daripada saya bagi anda dan influence. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan sebentar tadi daripada saudari Melia. Seperti mana koheren dan kohesi, andaian dan inference ini juga saling bekerjasama dalam memastikan maklumat dalam sebuah wacana itu dapat disampaikan dengan tepat. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan pada panel kita yang kelima, iaitu saudara Azarik. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan maklumat yang tidak berlawanan serta apakah dapatan daripada video tersebut yang dapat membantu dalam kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan maklumat yang tidak berlawanan. Silakan saudara. Okey, baik ya Izzatul. So bahagian saya iaitu bahagian maklumat yang tidak berlawanan adalah satu ciri daripada wacana. Okay. Ia merupakan maklumat yang konsisten dan tidak mempunyai tentangan daripada bahan kajian. Okay. So dalam dapatan-dapatan saya yang pertama iaitu daripada Profesor Dr. Mustafa Ali, iaitu seseorang pakar farmakologi perubatan daripada Universiti Malaya, telah menyatakan pada awal-awal persoalan iaitu tentang pengurusan simpan, yang tema dia ya, pengurusan simpanan dan pengurusan teknologi maklumat yang melibatkan kepakaran dan kemampuan berkaitan vaksin. Yang vaksin perlu disimpan pada suhu negatif 80 darjah Celsius. Okay. So vaksin itu tidak boleh dikeluarkan keluar daripada peti sejuk lebih daripada 1 minit. Ini juga disambung oleh beliau kerana pengurusan itu perlu dibuat dengan begitu teliti dan juga ambil kira tempoh pengeluaran juga suhu ia dikeluarkan. Ini tidak disangkal kerana beliau telah menyambung dengan climate tempat buatan vaksin itu, iaitu climate yang temperate, yang berada di negara seperti AstraZeneca, United Kingdom dan Amerika Syarikat, yang berada di hemisfera utara. So ini sangat berbeza dengan negara kita punya climate, iaitu climate tropical yang suhu rata 28 hingga 32 darjah Celsius berbanding dengan climate temperate pada 20 hingga 24 darjah Celsius. Tambahan pula simpanan suhu negatif 80 darjah Celsius ini sangat susah seperti dikatakan oleh Profesor. Peti-peti ini tidak banyak dapat di Malaysia dan juga peti ini tidak boleh diberi dengan bekalan tenaga bateri sahaja. Ia memerlukan sumber elektrik yang tetap dan cukup kuat. Okay, so ini kekal konsisten kerana sumber elektrik sumber elektrik ini perlu line-line yang stabil. Okay, so okay. Sambungan pula dengan pengurusan simpanan yang melibatkan simpanan vaksin. Beliau juga telah berkata bahawa peraturan dan latihan pengendalian vaksin ini tidak seperti vaksin biasa oleh kerana teknologi terbaru mRNA ini. Contoh yang terakhir saya akan berikan bahawa Profesor Mustafa Ali menyatakan rangkaian yang boleh dikawal ini macam software dan hardware, macam seperti bila kita dapat temu janji vaksinasi macam MySejahtera dan sebagainya. Rangkaian ini perlu dikontrol dalam kataan dia kerana vaksinasi tidak boleh dilakukan sekaligus kerana 2 dos dia perlukan selang. Contoh Pfizer 4 minggu 1 bulan dan AstraZeneca yang 9 hingga 12 bulan yang disarankan oleh pengeluar. So rangkaian yang tepat diperlukan kerana kita hendak tahu bila dos ini sampai, bila ia dibuat, bila ia mencapai tahap expiration dan juga di mana vaksin itu akan digunakan. So ini juga memerlukan lagi 2 minggu dan sangat konsisten maklumat ini kerana ia perlukan planning dari segi rancangan dari segi logistik demi simpanan. Ia tidak boleh dibuat secara spontan dalam katanya. Itu sahaja daripada bahagian saya. Terima kasih satu.
Baiklah, terima kasih Saudara Azari. Apa yang saya fahami daripada penjelasan daripada saudara ialah maklumat yang tidak berlawanan ini berperanan dalam memastikan maklumat dalam sebuah wacana itu konsisten dan tidak bercanggah dengan isi atau idea-idea yang telah dinyatakan. Akhirnya saya ingin mengajukan soalan terakhir kepada panel kita iaitu Saudari Zakirah. Saudari, apakah definisi kelainan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu serta bolehkah saudari huraikan dapatan daripada video tersebut agar kita dapat memahami dengan lebih mendalam bagi kelainan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Silakan saudari. Baik, terima kasih Saudari Izatul. Saya akan teruskan dengan definisi kelainan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Di dalam wacana ini terdapat banyak frasa bahasa Melayu yang telah digunakan dalam wacana ini. Frasa ini menggunakan hukum DM iaitu D diterangkan dan M menerangkan. Unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur yang menerangkan hadir pada kedudukan kedua dalam binaan frasa. Jadi pada apa yang saya terangkan ini adalah untuk frasa bahasa Melayu dan frasa bahasa Inggeris hanya maksudnya hanya terbalikkan sahaja, di mana kedudukan yang pertama menerangkan dan diterangkan. Okey, baik. Jadi saya akan teruskan dengan dapatan saya. Dapatan saya yang pertama ialah kumpulan sasar dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggerisnya target group. Kumpulan sasar ini merujuk kepada kumpulan yang disasarkan oleh yang dijelaskan oleh panel iaitu kumpulan sasar untuk memberi vaksin yang pertama ialah warga emas dan seterusnya. Jadi dapatan saya akan teruskan dengan dapatan saya yang kedua. Dapatan saya yang kedua ialah warga emas iaitu senior citizen. Di sini panel menerangkan bahawa warga emas merupakan kumpulan sasar yang pertama kerana mereka sangat memerlukan vaksin. Okey, seterusnya dapatan saya yang ketiga, ialah pakar perbuatan iaitu medical expert. Panel menerangkan bahawa pewacana atau panel menerangkan bahawa pakar perbuatan amat diperlukan untuk vaksin COVID, untuk menganalisis vaksin COVID-19 adakah ia selamat untuk digunakan bagi mengelakkan daripada dijangkiti COVID-19. Seterusnya saya akan teruskan dapatan saya keempat iaitu ujian clinical trials dalam bahasa Inggeris. Ujian klinikal dilakukan oleh pakar perubatan untuk melihat adakah vaksin yang diberikan kepada masyarakat, kepada penduduk di Malaysia ini selamat. Antara vaksin yang telah diberi, yang akan diberi yang dinyatakan oleh panel ialah Sinovac, AstraZeneca dan Pfizer. Okey, baik. Yang seterusnya dapatan saya kesan sampingan iaitu side effects dalam bahasa Inggeris. Panel menerangkan bahawa terdapat kesan sampingan kepada individu yang telah divaksin. Antara kesan sampingan ini jika kesan sampingan ini makin teruk, mereka perlu pergi ke klinik ataupun hospital berdekatan untuk mendapat consultation bersama doktor, consult bersama doktor. Dan dapatan saya yang terakhir ialah teknologi baru iaitu dalam bahasa Inggerisnya new technology. Okey. Jadi teknologi baru di sini panel menerangkan bahawa vaksin ini merupakan teknologi baru kerana ia baru terhasil sejak wujudnya COVID-19 di Malaysia, di negara. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Zakirah atas penjelasan tersebut. Setelah mendengar kesemua ahli panel kita pada hari ini, saya dapat menyimpulkan secara keseluruhan bahawa amatlah penting sesebuah wacana itu mempunyai beberapa aspek, itu dari segi variasi bahasa, koheren kohesi, andaian dan inference serta maklumat yang tidak berlawanan. Pada pendapat saya, dengan adanya aspek-aspek ini dalam sebuah wacana, lengkaplah sesebuah wacana tersebut.
Nampaknya kita sudah berada di penghujung forum kita. Oleh itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel kerana telah menghadiri forum analisis wacana ini. Saya berharap kita dapat berjumpa dalam sesi forum yang lain pada masa akan datang. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahualam. Saya akhiri forum analisis wacana kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.